Alhamdulillah, sekarang ni kami rombongan ekspedisi tuan rumah yang diketahui oleh Yang Bagi Taufik Fidak berada di makam Syekh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang mana Syekh Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni merupakan salah seorang pengasas ilmu tauhid sifat 20 yang sezama dengan Syekh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Walaupun mereka sezaman, tapi mereka tidak pernah bertemu dan kawasan berbeza, yang mana Syekh Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini di kawasan Khurasan dan juga Syekh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di kawasan Iraq. Jadi walau macam mana pun mereka membawa fahaman yang sama dan satu itikad yang sama dan memerangi kefahaman Mu'tazilah yang tidak mempercayai antaranya azab kubur, tak mempercayai syafaat Rasulullah. Jadi apa yang kita dapat belajar dan kita dapat maklumat daripada penjaga makam di sini, kalau ikutkan waktu zaman pemerintahan Soviet, makam-makam para ulama ni dirobohkan, yang mana di kawasan ini saja dimakamkan seramai 50,000 orang para ulama, kerana memang Samarkand ini terkenal dengan lahirnya para cendekiawan dan para ulama yang sangat-sangat ramai. Tapi bila di zaman Rusia, pemerintah Rusia dirobohkan semua dan dibina perumahan di sini dan diduduki oleh orang-orang Yahudi. Dan setelah Uzbekistan dimerdekakan selepas 50 tahun pemerintahan Soviet Union, mereka cuba kaji semula makam-makam para ulama dan mereka dapati makam Syekh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan di bawah rumah yang dihancurkan tu terdapat batu-batu makam para ulama, dan kebanyakan mereka bernama Muhammad ibnu Muhammad. Jadi di situlah Allah tunjukkan kuasanya, yang mana para wali ini sentiasa dimuliakan. Walaupun cuba dihancurkan, tapi Allah akan tunjukkan bahawa mereka ni betul-betul membela Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul lah yang akan memuliakan mereka. Jadi mudah-mudahan kita pada hari ini sebagai umat Islam wajib, bukan maksudnya kita sebagai umat Islam kita hanya ambil beberapa perkara sahaja dalam Islam ni, sedangkan orang-orang dahulu khususnya pada zaman Rasulullah, para sahabat, mereka mengamalkan Islam secara menyeluruh, kan, korbankan hidup dan mati mereka untuk Islam. Jadi kita sepatutnya hari ini dah tahu sejarah, dah belajar sejarah, dan kita dah dengarlah macam-macam apa yang dibuat oleh Rasulullah, para sahabat dan para wali ini. Jadi patutnya hari ini kita pun perlu berkorban begitu. Kan, kalau kita tak mampu semua, jangan tinggalkan semua. Jadi walau macam mana pun kena buat semaksimumnya, kerana kita adalah orang Islam, dan buktikan kita orang Islam bukan hanya sekadar nama, tapi kita memang beramal dengan syariat yang dah Allah takdirkan pada kita. يعني كان مكانه 20 ريختر. Kat Khurasan ni ada ni Syekh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ada ni Matarmizi, Imam Bukhari. Maksudnya memang zaman-zaman sahabat semua dah berdatangan ke sini lah. Ya, dah pernah. Berkumpul lah ulama-ulama besar di sini. Pernah diceritakan Sayyidina Ali sendiri pernah sampai ke sini, dan ada satu tempat tu ditulis adanya air mata Sayyidina Ali bila Sayyidina Ali cacat ke tongkat dia. Masya-Allah. Tengoklah Khurasan ni kan. Khurasan memang kita kena datang sini baru kita dapat merasai macam mana dari zaman ke zaman berlaku kegemilangan Islam dan bagaimana orang. Jadi pada penonton semua, sangat-sangatlah kita kena menghayati. Kami kena tu merasai dan berkongsi kawan semua sama-sama merasai. Dan apa yang kami tengok sendiri, yang bagi Tuan Pengerusi Eksekutif, selalu kami masuk rumah selalu pakai kaki kanan, selalu kena susun slipper. Dan di Uzbekistan ni kami tengok penghalusan itu, semua penjaga-penjaga makam diorangkan masuk dengan slipper tu dah menghadap keluar. Jadi sini kita nampak suasana susun slipper untuk masuk ke makam. Lama ada yang bukanlah sebenarnya nak memudahkan sekadar keluar, tapi di situ yang bagi Tuan PE mengajak kita penghalusan.
Dengan slipper tu pun dah tahu dah watak kita macam mana, diri kita macam mana. Jadi masuk tadi pun kita tengok kan, ini makam ni bukanlah makam biasa-biasa, ini ulama kan, imam besar. Jadi itulah yang kami nak kongsikan kepada anda, sebab ada yang mengatakan pakai slipper ni masuk ke belakang tu membelakangkan masjid, membelakangkan kiblat, membelakangkan makam ke apa, tapi kita masuk lepas tu kita pusing kan. Bukanlah disebabkan susun kasut tu masalah, tapi itulah penghalusan sekecil-kecil perkara yang Tuan Pi ajar kita. Jadi insyaAllah kita akan teruskan lagi perjalanan untuk melihat beberapa lagi makam.